Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana sahaja kamu berada. Baiklah, bersama lagi dengan Cikgu Alias dalam kelas Bahasa Melayu. Baik, hari ini kita nak belajar tentang tajuk apa? Kita nak belajar latihan menulis, elakkan kuman. Kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman 35. Ya? Dah bersedia? Bagus. Okey, kita lihat standard kandungan untuk pelajaran kita hari ini 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Baik. Seterusnya standard pembelajaran untuk kelas kita 3.2.2 iaitu menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. Ya? Apa dia objektif pembelajaran? Objektif pembelajaran kelas kita hari ini pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu harapkan kamu dapat menulis perenggan jawapan berpandukan bahan. Dan kriteria kejayaan untuk kelas kita hari ini, cikgu harapkan kamu berjaya apabila dapat membina sebuah perenggan jawapan berpandukan poster. Okey? Senang sahaja. Cuba kita lihat bahan yang telah disediakan dalam buku teks kamu. Ya, cuba lihat gambar yang disediakan. Dekat mana ni? Betul, ini adalah gambar di hospital. Ada nurse dekat sini. Okey. Tengok, Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Nampak? Ini maklumat tentang kuman yang ditampalkan. Cuba kita tengok maklumat tersebut. Dia kata cara mengelakkan kuman tersebar. Apa dia? Kuman boleh tersebar melalui apa? Melalui makanan, melalui pernafasan, melalui minuman, sentuhan dan juga gigitan. Jadi kita nak belajar bagaimana nak mengelakkan kuman. Bagaimana nak mengelakkan kuman daripada tersebar. Kalau dari segi makanan, katanya mesti masak makanan dengan sempurnanya. Elakkan makanan yang tercemar. Basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Okey, cikgu harapkan kamu mesti mengamalkan arahan dan panduan yang diberikan ini. Seterusnya dari segi pernafasan. Dia kata tutup mulut semasa bersin dan batuk. Pastikan jarak yang sesuai semasa bercakap dengan pendengar. Jangan cakap dekat-dekat sangat. Sekarang kita masih lagi dalam situasi COVID kan? Masih lagi perlu memakai topeng muka. Jarakkan kedudukan kita apabila berbual. Ya? Baik. Seterusnya, kita lihat bagaimana kita nak mengelakkan minuman kita terkena kuman. Yang pertama, gunakan air terawat. Okey, elakkan air tercemar. Basuh gelas dengan sempurnanya. Okey, ini penting. Bila kita dah minum, kita kena basuh gelas kita. Ada orang dia lenggang-lenggang je dengan air. Tak boleh ya. Kita kena basuh gelas kita dengan sabun. Kita gosokkan tempat yang kita minum tu, yang kita letak mulut kita tu, kita basuhkan dengan sabun, dengan berus. Betul-betul. Jangan main-main. Jangan lebih kurang je. Mesti basuh gelas dengan betul. Dengan sabun. Tak boleh lenggang dengan air sahaja. Tak betul cara tersebut. Kuman masih berada di gelas tersebut kecuali apabila kita basuh dengan sabun, baru kuman tu pergi ataupun mati. Baik. Dari segi sentuhan, bagaimana kuman kita boleh elakkan kuman tersebar. Sentiasa mencuci tangan sebelum makan. Dan cuci tangan dengan cara yang betul. Sama juga macam kita membasuh gelas tadi. Kalau kita buat kerja-kerja kasar, buat kerja-kerja yang kotor, kita mesti cuci tangan kita dengan sabun sebelum kita makan. Sebab apabila kita makan, kita menyuap sesuatu ke dalam
mulut kita kan. Benda yang masuk dalam mulut dia akan terus masuk dalam badan kita. Jadi kalau ada kuman dekat makanan tadi, dia akan masuk ke dalam badan. Jadi tentulah dia akan memberikan pelbagai jenis penyakit kepada kita. Jadi berhati-hati. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mengelakkan kuman tersebar melalui gigitan? Senang sahaja. Yang pertama, elakkan gigitan serangga. Elakkan gigitan binatang liar. Segera dapatkan rawatan jika digigit oleh serangga atau binatang liar. Yang paling mudah sekali melalui gigitan nyamuk kan. Nyamuk, apabila nyamuk gigit, berkemungkinan nyamuk itu nyamuk Aedes yang boleh membawa penyakit denggi. Itu paling mudah. Selain daripada tu, gigitan binatang liar, contohnya macam anjing, macam ular, pelbagai binatang yang berbisa yang lain yang boleh membawa penyakit kepada kita. Baik, kena berhati-hati, sentiasa menjaga diri dan kesihatan kita. Baik, semua dah faham ke ni? Cikgu harap kamu faham bagaimana cara untuk kita mengelakkan kuman tersebar. Baik, seterusnya kita hendak menjawab soalan pemahaman. Okey, jangan pening-pening kepala seperti mana yang cikgu cakap tadi, sebab jawapan semua ada di depan mata. Kita lihat soalan yang pertama. Siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Kita lihat balik petikan yang kita baca tadi. Ada jawapan di situ. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Kan? Itulah jawapannya. Jadi kita salin je semula. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Nampak tak? Senang sahaja kan? Tulis jawapan berdasarkan apa yang kamu baca. Okey. Baik, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Di manakah Hanif melihat maklumat tentang kuman? Kamu dah baca maklumat yang terdapat dalam petikan tadi. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Itulah jawapannya. Jadi kita tulis sahaja Hanif melihat maklumat tentang kuman melalui poster yang ditampalkan pada dinding di Hospital Melaka. Okey, apabila kita nak menulis jawapan, pastikan kita olah sedikit. Jangan salin bulat-bulat daripada petikan yang kamu baca. Olahlah sikit. Maknanya biar dia sesuai berdasarkan petikan tersebut. Baiklah. Soalan yang ketiga. Cuba kita baca. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar? Bagaimana kita nak mencari jawapan? Semua ada di sini. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar? Kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar melalui penjagaan makanan, pernafasan, minuman, sentuhan dan gigitan. Boleh? Sebab semua jawapan dah ada di sini. Okey. Seterusnya, kita lihat soalan yang keempat. Apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Dia tanya, apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Jadi kita fokus dekat makanan je. Bagaimana? Kita baca dekat sini. Semua jawapan ada di sini kan? Kita katakan, cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan seperti berikut. A. Masak makanan dengan sempurnanya. B. Elakkan makanan yang tercemar. C. Basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Nampak? Kita hanya salin balik apa yang telah disediakan dalam petikan. Senang ke susah? Senang je kan? Bagaimana kita nak menulis jawapan untuk soalan pemahaman? Senang sahaja sebab jawapan semua telah disediakan dalam teks, dalam petikan. Jadi kamu hanya baca dan cari jawapan yang betul. Boleh? Cuma olah sedikit. Pastikan ia sesuai dengan petikan yang kamu baca. Jangan tambah cerita lain. Baik?
Kalau tambah cerita lain, nanti cikgu pangkah sahaja. Okey. Seterusnya, soalan kelima. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman kita tidak menjadi punca kuman tersebar? Dia tanya tentang minuman. Jadi kita pergi kepada maklumat minuman. Jadi dia tanya apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman kita tidak menjadi punca kuman tersebar. Tindakan. Jadi kita katakan cara agar kuman tidak tersebar melalui minuman seperti berikut. Yang pertama, A. Gunakan air terawat. B. Elakkan air tercemar. C. Basuh gelas dengan sempurnanya. Okey, semua jawapan ada di sini. Hanya kita salin semula jawapan daripada petikan yang diberikan. Senang ke susah? Senang, ya. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan pemahaman dengan senang hati, ya. Jangan kusut-kusutkan fikiran kamu. Soalannya susah nak jawab, tak boleh jawab, tak boleh. Pastikan kamu bersedia dengan pensel, dengan peralatan-peralatan dan fikiran yang terbuka. Sebab jawapan semua ada depan mata. Jangan risau. Baik. Sebagai kesimpulan, jadi berdasarkan apa yang kita baca tadi, sama-sama kita menjaga kesihatan kerana badan yang sihat menghasilkan otak yang cerdas. Okey. Jadi itu sahaja untuk pelajaran kita kali ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye.